Okay. Okay, kita akan tengok pada differential log ini. Okay, so yang you tahulah kita differentiate ln x, you will get 1 over x lah. So kita differentiate ln, dia mesti akan hilang ln tu lah. Differentiate ln, so you akan dapat 1 per inti. Yang ini memang disebut dia sebagai inti ln lah. Alright, inti ln. Okay, yang kedua kita menggunakan chain rule. Alright, di mana kita differentiatekan ln u, kita dapat 1 per u. Kemudian kita multiply dengan differentiate u itu sendiri. Okay, sebenarnya nak tambah satu lagi dengan menggunakan formula. Misal kata kita nak differentiatekan ln fx. Alright, ln fx. So kita akan dapat apa? Salin balik inti 1 per fx. Okay, multiply by the derivative of the inti ln tu. Okay, inti function tu. Alright, ataupun straight away kita tuliskan f prime x over fx. Okay, so yang ketiga tu kita katakan kita guna formula lah. Yang kedua kita gunakan chain rule. Yang mana madam prefer adalah saya prefer untuk you guna yang ketiga. Alright, tapi kalau soalan minta you all guna chain rule, then you have to do using chain rule lah. You boleh kena differentiate menggunakan chain rule. Alright, okay, kita tengok pada example tu. So this one is in the video for A and B. Alright, so Maida akan guna dulu cara chain rule, iaitu cara kedua, di mana kita akan letkan inti ln dulu. So let u equals to 5x squared plus x. So this implies that your du dx will be 10x plus 1. Okay, so sekarang y kita dah jadi ln u. So this implies that your dy du will be equals to 1 over u. Kita differentiate dia with respect to u. Differentiate ln u with respect to u. So we will get 1 over u. Alright, so to find the dy dx, so kita akan gunakan chain rule lah, iaitu dy du multiply by du dx. So kita ada 1 per 2 multiply dengan 10x plus 1. Okay, so mesti tukar balik semua in terms of x. So kita dapat 10x tambah 1 over 5x squared plus x. So sampai situlah. Alright, you punya dy dx. So ini kita menggunakan cara yang mana? So ini mana menggunakan chain rule. Okay, alright. So yang D bila nak guna cara yang ketiga, yang ini lebih senang sebenarnya. Alright, terus differentiate saja. 1, alright, inti letak di bawah. Okay, ambil keseluruhan inti. Okay, atas darab dengan derivative of the inti, which is 2x plus 3. Itu je. Ini menggunakan cara formula lah. Alright, so kalau you dah mahir nanti, so you akan banyak gunakan yang ketiga lah. Alright, but you tak boleh ignore lah cara yang C ni. Alright, sebab kalau question minta you guna chain rule, you mesti guna chain rule. Okay, jelas guys? Jelas? Jelas, madam. Okay, right. Okay, so ni note yang ni adalah daripada properties of log lah, di mana kalau kita bawa pergi depan, so dia akan jadi A ln E. Dan you tahu ln E adalah 1, so you dapat balik A lah. Right, ni ln ln A yang pertama dia. Okay, so ln E adalah 1, so darab A. Sama juga dengan yang kedua ni, so you bawa AX ke depan, so AX ln E you will have AX balik. Sama juga yang ketiga pun you bawa AX tambah B pergi depan, ln darab ln E adalah 1. Alright, so easy lah. Okay, so yang kedua very easy, kita tukar sahaja by using the properties. So we will have here x squared plus 5x. Yang ini belum kita differentiate lagi, madam baru simplify menggunakan properties of log. Alright, and then baru madam differentiatekan. So the dy dx will be 2x plus 5. Alright. Okay. Can follow class? Can follow? Okay, madam. Boleh, madam. Boleh, madam. Okay. Stopkan saya sahaja kalau nak tanya apa-apa soalan. Okay, yang ketiga, kita simplify and differentiate the following, alright. So ini ingat kelas yang kuasa 4 adalah function itu, bukan ln sekali.
Right? So kalau you masih ingat, Madam ajar masa sem 1, right? Fx. Tak nak. Betul. Okay, kuasa 2. Yang ini kita boleh bawa pergi depan. Alright? Yang mana tak boleh? Kalau kita squarekan ln tu sekali. So ni tak boleh bawa pergi depan. Okay, so kalau ln fx kuasa 2 tu, yang kedua ni, dia akan jadi ln fx darab ln fx lah. So tak sama. So jelas lah, benda tu kena jelas lah. So untuk soalan A dengan B ni, so yang kuasa 4 adalah fx sahaja. So you boleh angkat dia pergi depan. Kena angkat dia pergi depan. Kalau tak, susah nak simplify kan. Mesti angkat pergi depan. Alright, so kita baru simplify kan. Sekarang kita differentiatekan dia. Okay, kita menggunakan formula. So differentiate, salin balik, dia punya inti letak di bawah. Atas adalah the derivative of 3x plus 5. So we have 3 here. So therefore we will have 12 over 3x plus 5. Alright. Okay, lupa mana nak pesan tadi. Untuk differentiate log ni, benda pertama yang kita kena buat dulu sebelum kita differentiate adalah you kena fikirkan all the properties first. Alright, mesti fikirkan all the properties first. Contoh macam soalan 3C ni. Okay, kalau student tu dia kelang kabut nak buat, apa yang dia akan buat? Dia akan buat quotient rule. Alright, dia akan buat quotient rule. Padahal kita ada properties di mana ln A over B adalah sama dengan ln A tolak ln B. So tukarkan pada properties dulu, barulah differentiate. Right, kalau tak analyze, banyak student buat quotient rule. Dia akan menyebabkan banyak salah lah. Alright, okay, sama juga dengan D ni. Alright, so try to avoid guna quotient rule dalam ln. Usually, memang kita kena simplifykan dulu guna properties of log and ln. So yang ini pun sama. So kita buat dulu property. So bila bahagi jadi tolak ln tolak ln. Ini apa? X squared plus 1 to the power of half. Alright. Dah comel macam ni, barulah kita differentiate. Satu lagi, mana pesan lagi, jangan main sama dengan je. Bila dah differentiate, baru letak dy dx kat depan ni. Jangan main sama dengan je. Alright, so yang ini, kita guna, sorry, ini boleh simplify lagi. Bawa 2 pergi depan. Kan, kalau tak kuasa, susah nak differentiate dia nanti. Sama juga yang ini, bawa pergi depan. Semua kita gunakan properties of log and ln lah. Okay, sekarang baru Madam boleh Madam boleh differentiate dengan mudah. So, inti letak di bawah. Differentiate x minus 2, we will have 1. Okay, minus half here. Alright, salin balik x squared plus 1. Differentiate x squared plus 1 berapa kelas? Berapa kelas? 2x. 2x. So, letak di atas. Alright, something to be cancelled out here. So, kita tinggal dengan 2 over x minus 2 minus x over x squared plus 1. Okay, tak ada apa yang kita boleh simplifykan dah. So, kita biar je lah macam gitu. Okay, so first Madam pesan. Tulis dekat situ. Madam pesan bila nak buat ln, nak differentiate ln, benda pertama yang terlintas kat pemikiran awak, jangan nak differentiate dulu. Simplify first by using the properties of log. Okay, simplify dulu. Right, boleh follow kelas? Boleh follow? Okay, Madam continue. Okay, sama juga yang ini. Nampak serabut tapi sebenarnya very easy lah. Kita tukar dia jadi sum of difference je. Kita buat tolak tambah je. Right? So atas adalah darab, so tukar. Ln x, right? Plus ln x squared plus 1 squared minus sebab dia berada di bawah. Okay, semua yang set-set tu kita tukar jadi indeks kuasa 1/2. Right, mana simplify lagi, saya belum differentiate lagi, mana nak letak semua power di depan. Okay, so saya menggunakan sum of the properties in log lah. Okay, sekarang baru Madam differentiate kan, so yang ini kita letak dia sebagai y lah actually kan, so dia adalah dy dx. Okay, sekarang Madam tanya lah. Alright, siapa lagi saya tak tanya hari ni? Muaz? Muaz?
Muaz ada? Muaz 1, Muaz 2. Madam. Okay, Muaz differentiate untuk middle ln X, Muaz. Ln X 1 per What? X. 1 per X, alright. The second term, macam mana boleh nak differentiatekan dia? 2 darab 2 2 X darab. Very good. per X kuasa 2 tambah 1. Very good. Alright. Okay, next Mina nak minta Siti Nurmaisarah. Ada Siti Nurmaisarah? Ada, madam. Okay, Maisarah tolong medium differentiatekan the third term ni. Sama Maisarah. Tolak. Cepat sikit. Tak tahulah, madam. Saya tak faham. Tak tahulah. Tak faham. Differentiate line macam mana tadi Mina kata? Inti letak kat mana? Siti Nurmaisarah? Ke atas. Bawah. Apa? Kat bawah. Bawah. Awak ada 2 pilihan je kan, atas ke bawah kan? Okay. Lepas tu, nama apa? Lepas tu differentiate yang dalam tu. Okay, letak kat mana? Ke atas. Berapa? 6x kuasa 2. Yes. Alright. Satu apa yang kau tak faham je? Tak tahu. Alright. Tak tahu pula. Okay, lepas tu simplifykan je lah. Alright. Okay, very easy lah sebenarnya differentiate line ni. Sebenarnya nak betul-betul you practice lah macam mana differentiate line. So 6 bagi 2, 3. So we have 3x squared over 2x cubed minus 1. Okay, Siti Nurmaisarah, is it okay? Okay, madam. Siti Nurmaisarah, is it okay? Okay, madam. Boleh follow? Boleh. Boleh? Hmm. Boleh? Boleh, madam. Okay, good. Alright. Okay, so ini dalam video Dia rasa ni dalam video, so nanti you proofkan. Okay, so itu adalah differentiate line. So apa yang you perlu tahu adalah tahu basic. So tips yang dia boleh bagi differentiate line pertama sekali. Nanti saya tanya lagi sekali Okay, pertama sekali bila melibatkan soalan line, first jangan fikir untuk differentiate dulu. Okay, fikir untuk simplify. Fikir untuk gunakan properties dulu. You bayangkan kalau awak nak buat benda alah ni, ada quotient, ada produk, takkan susah. Alright, so pertama sekali tahu nak kena differentiate line, yang terlintas dalam pemikiran awak adalah guna properties dulu. Simplify dia by using properties. Make it into plus minus punya line so that it will be easier for you to differentiate term by term. Alright, compare dengan kalau di dalam produk ataupun quotient, then you have to do product rule, you have to do quotient rule. Alright, so make it into sum or difference, alright, function so that you can differentiate term by term. So bila kita differentiate single term ni lebih mudah lah. Okay, clear class? Clear? Clear, madam. Any question to ask? Any question? Okay. Okay, mana nak masuk 3.3 sikit. Alright, tak sikit lah, banyak sebenarnya. Okay, so kita nak masuk 3.3, differentiate trigo function lah. Alright, kita nak masuk differentiate trigo function. Okay, ada 3 basic trigo function yang kita memang boleh differentiate dia directly. Right, boleh differentiate direct. Maksudnya kita tahu differentiate sign dapat cos, differentiate cos dapat negative sign. Differentiate tangent x, we have secant square x. So 3 benda ni je. Okay, maksudnya kalau secant x, cosecant x, or what else we need? We have secant x, so we cannot differentiate directly. Kita tak boleh differentiate direct terus. Okay, so ini you perlu tahulah So pastikan nanti calculator bila you nak kira masukkan nilai, pastikan dia punya tukar pada mode radian lah. Alright, okay, so the first one has been done for you in the video. So we look at for 2b, right? So we will have to differentiate this one with respect to x. So this is actually your y lah, kita lihatkan. This is your y. Okay, so sekarang kita nak differentiate dy dx. Alright, so differentiate 4 cos x, so we will have negative 4 sin x. So kita differentiate cos jadi negatif kan. Kita differentiate kan exponential,
So we will have, ingat balik differentiate exponential negative 2x multiply by negative 2. Okay, salin balik, kita comel-comel, bawa constant pergi depan. Right, so this will be your final answer. Okay, so this just tambah trigo and exponential lah kat sini. Okay, this one also kita letkan dia sebagai y. So we differentiate tangent x. So we will have 4 secant square x. And if we differentiate ln 2x, okay, Mina nak tanya. Akmal lah. Akmal, differentiate ln 2x untuk saya. Akmal Fahim. Akmal Ni Fahim. madam. Ni saya. Okay, differentiate ln 2x untuk Mina. Ln 2x. 1 per 2x. Lepas tu? Tak payah darab dengan differentiate function. Tu je lah kan madam? Yang biar betul. Formula dia apa? Kalau ini adalah fx, so 1 per fx multiply by the derivative of the fx kan? Oh, dah tak 2. Tak 2. Oh. So sini 4 secant square x plus 1 over x. Inilah kesalahan yang selalu student buat lah. Lupa nak multiply dengan derivative dia punya inti ln tu. Alright, okay class. Boleh follow ke tidak? Boleh madam. Boleh, madam. Okay, bagus. Okay, tengok yang seterusnya, 3A. So ini kita nak differentiate dan masukkan nilai. So this one has been done for you. Alright, so B, kita tengok differentiatekan dulu. Okay, and differentiate cos ni memang pelik sikit lah. So kalau differentiate cos ni memang akan jadi negatif lah. So we will have negative 2 sin x minus 2x. Okay, sekarang kita nak cari apa? Kita nak cari pada nilai dia pada point x equals to negative pi. So make sure, alright, kalkulator dalam mode radian. Okay, mesti tunjuk you masukkan nilai. Kalkulator dalam mode radian minus 2 negative pi. Okay, so mana simplifykan. Okay, ingat lagi tak masa kita belajar semester 1? Kita belajar pasal negative angle. Sin negative x akan jadi negative sin x. Cos negative x akan jadi apa? Siapa masih ingat? Negative angle. Cos negative x akan jadi Positif. negative. Soalan lagi. Tangent akan jadi, tangent negatif akan jadi Negatif. negative tangent x. Alright, so ini kita baca masa sem 1 lah. Negative angle. Alright, so same thing goes here. Alright, so bila kita nak singkirkan negatif, so we have to take out lah menggunakan this one, sin pi. Negative this one. So plus 2 pi. Alright, so here we will have 2 sin pi plus 2 pi. Okay, sin pi you boleh tekan kalkulator terus. So we will have 2 pi lah kat sini. Sin pi adalah kosong. Ataupun you boleh tengok, kalau siapa masih ingat graf sin yang Mina lukiskan sebelum ini. Okay, this is the sin graph. Kat sini 2 pi. Sini separuh adalah pi, sini adalah kosong. So sini nilai dia adalah pi per 2 separuh. Sini adalah 3 pi per 2. Nilai sini adalah 1. Sini adalah negatif 1. So ini adalah graf untuk sin lah. So y equals to sin x. So this is your x. Okay. So pada point, right, pada point sin pi, alright, nampak tak nilai dia adalah kosong kat situ. Kan graf dia adalah kosong. That's why dia akan jadi kosong lah kat sini. Tapi sekarang kita tak ada masalah sangat sebab you boleh tekan kalkulator, sin pi you will give you 0 lah. Alright, kalau mode awak dalam mode radian, kalkulator awak akan bagi sin pi adalah kosong terus. So the answer is 2 pi. Alright, masih lagi ingat graph cos, guys? Graph cos macam mana?
So graph cos untuk dia macam gini, bukit ni lurah sikit. So y equals to cos x. So this is your x. So alright, penuh graf dia adalah 2 pi, separuh adalah pi. So sini adalah pi over 2. So this one will be 3 pi over 2. Nilai sini 1, sini negatif 1. Right, so kita boleh baca lah sin pi per 2 adalah kosong sampai, cos pi per 2 adalah kosong, right? Cos pi will be negative 1 dan you boleh baca. Okay, boleh kelas? Boleh? Boleh follow? Boleh follow? Is it okay? Part graf tu tak berapa faham. Graf ni tak berapa nampak. Okay, ini sebenarnya kita kata general knowledge lah. You perlu tahulah macam mana nak lukis graf cos dan juga graf sin. Ini Menda ajar you baca daripada graf. Alright, so it's good for you to know lah graf ni kan. Macam mana you tahu pada point pi nilai dia adalah negatif 1 macam gini. Cos pi, cos 180. Right, so cuba untuk lukiskan graf ni sendiri, cuba analyse balik macam mana graf ni. So ni basic lah. Daripada sini sebenarnya kita boleh tahu nilai-nilai, contoh nilai cos 3 pi per 2 adalah kosong. So you boleh tahu terus graf ni. Okay? Okay class, boleh follow? Boleh follow? Boleh madam. Boleh, madam. Okay, cuba analyse lah siapa yang tak tengok lagi graf ni, tak pernah tahu lagi. Masa SEM 1 Mina rasa Mina ada tunjukkan graf ni. Alright. Okay, kita tengok yang C pula, terus differentiatekan. Right, differentiatekan. So kita differentiate tangent. So we will have secant square x. Sekarang Mina masukkan nilai, pastikan mode calculator adalah mode radian. Negative 4. Alright, secant. Okay, so in this case ada dua cara. Sama ada you nak tukar kepada 1 over cos. Right. Okay. Mana masukkan kan nak tukar kepada cos ataupun nak tukar formula identity ke tak kisah. Right, so sini cos x madam adalah pi per 6 square. Okay, cara kita tekan calculator, mesti masukkan cos pi per 6 baru squarekan dia lah. Right, so berapa nilai dia kat situ, so you akan dapat negative 16 over 3 dia. Okay, so macam yang you perlu tahu, yang sebelum ni kita tengok, cos 2x sama maksud dengan cos x square. Right, tu sama maksud. Tetapi cos x square ni tak sama maksud dengan cos x squared, tak sama maksud dengan yang atas tu lah. Right, so this one lah kita menggunakan. So secant square x is actually equals to cos 1 over cos square x. So bila just gantikan nilai terus, pastikan calculator dalam mode radian. Okay, can follow class? Boleh ke tidak? Boleh? Okay, right, so itu sebenarnya adalah so page 3 ni adalah untuk kita masukkan nilai. Alright, so you bulatkan sikit lah, saya rasa dia akan tanya at least 1 or 2 question untuk masukkan nilai lah. So dia nak tahu, you tahu tak masukkan nilai untuk nilai trigo and all that lah, lebih differentiate and substitute the value. Alright, okay, untuk yang ini pula kita nak, ini dia menggunakan chain rule lah, semuanya kita differentiate tetapi nilai dalam dia adalah function lah, function, dan kita let function itu sebagai u. Okay, sama juga dengan ln dengan exponential sebelum ni, kita boleh guna chain rule ataupun kita juga boleh gunakan formula yang madam ajar tadi, sama macam tadi tu. Okay, right, so you boleh guna juga, contoh we differentiate sin fx. Right, okay, so apa yang kita dapat, so differentiate sin adalah cos. Right, so ingat dia tak ubah dia punya angle dia adalah fx, angle dia tak berubah, tapi you kena multiply the whole thing here dengan the derivative of the angle. Okay, sama juga untuk kes yang ini. So kalau
kita differentiatekan cos fx. Okay, so apa yang kita buat? Kita straight away differentiate cos. So kita akan dapat negative sin fx. Okay, angle dia tak berubah. Angle sama, masih lagi fx. Dia tak ada tambah power, tak ada kurang power, sama je. But again, we have to multiply the whole thing by the derivative of the angle. Right, angle tak berubah tapi kita kena multiply dengan the derivative of the angle. Yang tadi pun sama, cuma sebab angle dia adalah x, so kita differentiate x adalah 1. That's why kita tak tulis lah. Right, so ini pun sama. We differentiate tangent fx. Alright, what you have to do is to differentiate tangent. So we have secant squared, right, fx. Alright, multiply by the derivative of fx. So we have f prime x. Okay, mesti multiply dengan derivative dia. Okay, right. Kita tengok sini. Right, kita madam buat yang A, this one is in the video. So differentiate sign. So dy dx, jangan main sama dengan je, kita dah start differentiate, means that it is dy dx lah. Differentiate sign, we have cos with the same angle, which is 5x plus 4. Right, and then we have to multiply the whole thing by the derivative of the angle, which is 5x plus 4, so which is 5 lah dia. So when you simplify kan, bawa pergi depan. Okay, boleh follow guys? You follow? Follow Boleh, Naik? madam. Okay. Okay, Mia nak cuba tanya orang lain lah. Okay, Mia nak tanya Fitrisha lah, Fitrisha. Differentiatekan ni untuk madam. Tangent. Hi, madam. Okay, differentiatekan tangent. Fitrisha. Madam ulang balik tak faham, tak dengar. Differentiatekan tangent ni. Terus Second square. secant square angle. 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 Angle sama, tak berubah kan mana cakap tadi kan? Fitrisha. Berapa? 1/6 pi. Okay, pi over 6 minus 3x. Multiply dengan berapa? Kita kena multiply dengan derivative angle dia. Berapa Fitrisha angle dia? -3. Negative 3, very good. Okay, so final answer negative 3 secant square pi over 6 minus 3x. Okay, Mina nak tambah soalan, semua tolong buat. Okay, D, Mina tambah soalan. Y is equals to cos, the angle will be exponential 2x plus 1. Okay, tolong differentiate kan untuk saya. Tolong buat dulu, Mina nak tanya. Okay. Okay, kita tanya Siti Nur Balkis ada, Siti Nur Balkis. Dah charge dah? Siti Nur Balkis. Ya, madam. Okay, boleh tak differentiate untuk madam this one? Negative sin Negative sin E angle. cos exponential 2x plus 1 Very good. Lepas tu? multiply 2x plus 1. Multiply. No. Multiply by the derivative of the angle. Angle dia sekarang adalah this one. Alright. So multiply by differential exponential tu. Macam mana? 2. Tak cukup. Boleh? Siti Balkis?
Sekejap, madam. Ha. Okay, differentiate cos adalah negative sign with the fx lah. But now we have to multiply with the derivative of fx lah. Come on. Bakis. Cannot. Siapa nak tolong? Okay, siapa boleh tolong? Saya nak cuba Nak madam. kita multiply dengan apa? 2e equals to x plus 1. Yes, right. So if we differentiate exponential, so we have exponential 2x plus 1 kan, bila kata dia mesti salin balik kan. But and then we have to multiply with 2 lah, sebab exponential punya power kita kena differentiate lah. Kan, sebab namanya kita differentiate exponential 2x plus 1. So differentiate exponential 2x plus 1, salin balik exponential, multiply dengan derivative power dia. Okay, so bila letak di depan lah, bagi comel sikit. Negatif, mana ni? 2 exponential 2x plus 1 multiply by sin exponential 2x plus 1. Okay guys? Boleh follow? Boleh ke tidak? Okay? Okay madam. Okay, yang lain boleh terima? Bakis okay? Signal Okay, Bakis? madam. Okay. So, ini yang madam kata you kena faham lah. Ini selalu student tertinggal lah. Selalunya student akan tertinggal CP-CP dah ada tertinggal 2 ni. Macam itu dah ada tertinggal 2 ni. Right? So, fokus. So, sekarang you nak multiply dengan derivative the derivative of the angle. So, angle adalah exponential. So, differentiate exponential mesti salin balik. Multiply dengan derivative power exponential tu. Right? Okay. Okay. So itu adalah kita differentiate sin, cos, tangent yang tak ada power. Okay. Sekarang ni kita nak differentiate pula bila trigo itu ada power. Okay. So dia tambah satu lagi step kat sini. So bila kita nak differentiate trigo yang ada power, pertama sekali kita akan settlekan power dia dulu. Okay, sorry. Kita settlekan power dulu. Kita settlekan power, maksudnya kita kurangkan power dia dulu. Alright. Angle masih sama. And then baru kita differentiate sign tu. Alright. Baru differentiate sign tu. Okay. Kita tengok contoh lah yang kat situ tu adalah formula saja. Okay. Pertama, madam kata mesti settlekan power dulu. Alright. Settlekan power dulu. Kurangkan power dulu. Alright. Kurangkan power untuk function itu je. So 5 cos. Cos function masih sama. Kita hanya kurangkan power dia je. Okay. So ini kita settlekan power dulu. Step kedua, kita dah settlekan power, baru kita differentiate trigo itu. Without the power. You boleh tambah nota kat situ lah. Differentiate trigo itu sendiri without the power. With the same angle. So kita differentiate cos x, kita akan dapat sin x. Sorry, negative sin x. Ini kita differentiate trigo. Alright. Kemudian yang ketiga, kita differentiate function. Differentiate angle lah, angle. Angle ataupun function. Okay, so we differentiate x, so we will have 1. Okay, so kita simplifikan lah. So sini, kita simplifikan. Negative 5 apa ni, cos 4x sin x. Okay, sebab ini function dia adalah x kan. Okay, mesti settlekan power dulu. Okay, sama juga c, dy dx. Settlekan power dulu untuk trigo itu. Alright, settlekan power dulu. Kurangkan power dia dulu. Ya. Minyak sikit. Okay. Kemudian kita differentiatekan tangent without the power but with the same angle. Angle dia tak berubah. Angle dia sentiasa sama. Dia follow je. Alright. And then baru kita multiply dengan the derivative of the angle. Okay. So kita akan dapat 7 tangent 6x secant square x.
Okay, saya tekan power dulu. Yang kedua, differentiate trigo with the same without the power. Differentiate trigo without the power. Alright, the angle follow and then multiply with the differentiate angle or the function. Okay, class, boleh follow? Boleh? Boleh, madam. Okay, boleh kita cuba B. Alright, kita cuba B. Kita cuba, siapa lagi mana tak panggil? Saya panggil semua dua ni. Panggil. Izwan lah, Izwan. Izwan ada? Muhammad Izwan? Ada madam. Okay. Boleh tolong buat B untuk madam? Apa madam? Okay. Buat B. Okay. Cuba differentiate. Mula-mula saya tekan power supaya apa Izwan, cepat sikit. Buat dengan saya lah kat sini cepat. Ni. Buat kat dia, okay. Apa? Mula-mula saya tekan power dulu. 6 cos 5, 6 cos kuasa 5 angle. 2x tambah 1, Angle tak berubah Lepas tu darab hmm. darab 2. Step Madam, tadi darab negatif sign madam. darab Negatif darab negative sign. Ada power tak? sign. Ada. Ha? Tak ada. Tak ada kan, mana kata ignore power kan. Tadi kita settlekan power kan. Angle Angle 2. hampir 2 je. 2x. Angle tak berubah, mana kata sama je. Darab 2. Angle tak berubah kan. Mana boleh sign tu berdiri sendiri. Angle dia kena bawa bersama lah kan. Betul madam. Kan Izwan? Betul. Lepas tu habis dah. Darab 2. Darab 2. 2 ni kita differentiate apa? Differentiate 2x sama 1 angle. Kita differentiate angle dia. Alright, good. So sekarang kita susun je lah. Negatif 12 cos 5 2x plus 1 multiply by sin 2x plus 1. Okay. Madam, Ya. kenapa negatif 12? Sekejap 6 darab 2. 6 darab 2 darab negatif. Betul tak? Negatif kat mana? Ni negatif kat sini. Differentiate. Cos kan negatif. Oh. Okay, sin positif cos. Differentiate cos. Cos ni memang pelik sikit. Dia macam kambing hitam sikit lah. So differentiate cos ni dia akan jadi negatif kan. Dia memang pelik sikit daripada sin dengan tangent. Okay. Madam, Okay. Ya. kalau negatif tu saya letak je dekat sains, tak letak dekat 12 boleh ke? Tak boleh, tak cantik. Kena letak kat depan. Okay. Mesti susun. Dia dah jadi constant. So kena bawa ke pergi depan. So awak nampak tak mana letak kurungan-kurungan tu? So kurungan-kurungan tu penting tau. Bukan penting dalam jawapan akhir. Pentingnya supaya you tak confuse, you terdarab dekat mana-mana. Macam tu. Supaya you jadikan takut nanti you letak dia sebagai tolak. Padahal dia adalah nilai negatif je yang kita perlu bawa pergi depan. Okay, class? Can follow? Boleh? Boleh madam. Boleh tak? Okay, banyak tambah soalan. Soalan C. Okay, y equals to sin to the power of 7 dalam kurungan ln suka hati saya lah kan, ln apa ya? Ln 3x. 3x ke? 3x lah. 3x squared. 3x lah. Okay. Cuba dulu. Differentiate kan, cuba dulu. Dah panggil semua ke hari ni? Saya rasa dah panggil semua dah ni. Okay.
Siapa saya tak sebut lagi? Saya sebut semua dah kan? Ahmad Imran dah sebut belum? Okay, Ahmad Imran tolong. Differentiate kan? Ahmad Imran ada? Madam, Ahmad Imran dekat Izwan ke? saya kat Izwan. Betul ke? Ha. Betul. Yang dia pencet. Saya madam. Yelah. Ini kan panggil nama. Okay. Sekejap madam, diorang delay. Delay? Kenapa delay? Malas tu, diorang banyak dosa. Instagram. Apa? Ada. Kau belajar kat mana? Buat lah dengan Saya saya. dekat Kan? bilik Izwan. Ada Daniel dengan Azizul. Lepas tu dekat lah ni buat. Okay. Dekat dia ni. 7 Pelik, sains pelik. kuasa 6. Lon 3 7 sin 3x. kuasa 6. Lepas tu, angle dia berapa? Lon 3x. Lon 3. Dia tak boleh pisah dengan angle Lepas tu, 1/3x. belum lagi. Belum lagi. Awak baru step pertama. Awak baru kurangkan dia punya kuasa je. Nampak step pertama? Awak baru kurangkan power je. Differentiate trigo belum? Cos. Cos. Satu Angle sama. Angle takkan pernah berubah. lon 3x. Cos lon 3x. Lepas tu, multiply step ketiga. Yes. Step ketiga differentiate apa? Imran? 3/3x. 3/3x differentiate ln 3x tu. Betul tak? Betul kan? Betul? Kan? Betul tak ni? Betul tak? Kelas? Diam dah semua. Kelas, is it okay? Betul madam. Okay, so terus saja yang ni kita boleh potong lah. So terus saja letaklah. So this is your final answer. Right. So itu Madam kata stick apa-apa soalan pun yang ditanya. So you stickkan dia punya konsep iaitu first settlekan power. Right. Kurangkan power. Masa kita settlekan power ni kita tak ubah trigo lagi. Kita settlekan power je. Kita kurangkan kuasa power je. Angle dia masih sama. Awak jangan hilangkan angle ni dengan dia punya trigo. Jangan hilangkan. Right. Lepas saya settlekan power, dah kurangkan power. Step kedua, you differentiate the trigo sahaja without the power. Tak payah tengok power dia. Differentiate the trigo. Jangan tengok power. With the same angle. Angle dia tak sama. Angle dia sama, tak berubah. Okay, step ketiga, baru differentiate angle ataupun function itu sendiri. Right. Jelas kelas? Jelas? Jelas madam. Okay, ada soalan nak tanya sampai situ? Tak ada. Boleh? Okay, minum proceed Alright, sorry saya ambil masa lama sikit hari ni. Alright, okay. So, sekarang ni ini adalah formula yang you pernah tahu. Alright, okay, saya nak you tetapkan dalam pemikiran awak. Yang boleh differentiate direct ni hanyalah sin, cos dengan tangent saja. So, kalau kita dapat yang selain daripada tu, contoh kita dapat cosecant macam soalan nombor 7 tu. So, mesti ubah dia jadi sin, cos ataupun tangent supaya you boleh differentiatekan dia. Right. Okay, contoh macam B ni, mesti ubah dia, jadikan dia, so 1 over cosecant, so you will have sin lah, sin 3x. Okay, so you differentiatekan sahaja. So ini tak ada power, so tak perlulah saya tekan power dia, so differentiate direct sahaja. Differentiate sin adalah cos 3x, angle sama. But we have to multiply with the derivative of the angle, so 3. Mana letak 3 kat depan terus lah. Okay. Alright class, can follow? Can follow?
Boleh, Boleh, madam. Delay sikit sorry Alright. So y equals to 1 over secant x. So sama juga. Secant x tak boleh differentiate direct. So kita akan tukar dia. 1 over secant adalah cos x. And we know that we can differentiate cos x lah. So kita differentiatekan cos x, kita akan dapat negative sin x. Multiply by 1 lah. So tak perlu tulis. Alright. So ini pun sama. 1 over secant. So we will have cos x squared. Yang ini madam baru sebut tadi. Alright. So, x squared itu kuasa 2 tu hanyalah untuk function tu sahaja, untuk angle tu je. So dia tak bolehlah buat ni apa yang nak kata. Tak bolehlah kita buat, sekejap saya lost word sekejap. Tak boleh lah. Nantilah saya pergi lost word sekejap. Okay. So dy dx. Alright. So ini tak ada power. Dia bukan power untuk cos square x. Dia bukan power dia. So apa yang kita kena buat? So differentiate sahaja cos x. So we will have negative sin x squared. Okay. Multiply dengan the derivative of the angle which is 2x. Okay. Differentiate x squared adalah 2x. So tulis kat depan lah. Selalu bawa yang polinomial tu di depan. Okay kelas, boleh follow? Boleh follow? Boleh, madam. Boleh, Okay, so madam. sekali lagi 2 soalan. Right, so this one is in the video. Okay, right. So any. Okay. So yang ini saya nak pesan dalam video soalan dia adalah secant so ignore soalan tu. So follow soalan yang dalam nota awak ni lah. Okay, dalam video soalan dia adalah soalan dia adalah secant lah. So jangan ignore lah yang itu, follow yang ini. Alright. So yang ini apa yang you kena buat dulu. Alright, terus tukarkan dia pada dalam indeks. So ini adalah kuasa 1/2. Alright. Siapa boleh bagi tahu madam kita nak guna rule apa kat sini? Nak Power guna rule. rule apa? Power rule, very good. So kita akan gunakan power rule. Okay, 1/2 bawa pergi depan. Function sebesar-besar alam ni kita salin je balik. Okay, kuasa function itu akan hilang 1. So 1/2 tolak 1, negatif 1/2. Okay, sekarang baru madam multiply dengan the derivative of the function itself, right? So, we have 2x, differentiate x squared. Differentiate cos 2x plus 3 adalah minus, letak 2 siap-siap di depan, sin 2x plus 3. Kita tak tengok power dah lah, kita hanya differentiate function dia sahaja. Okay, so you really need a lot of practice class. So macam-macam kena berada di kepala awak. Kejap kena ikut power, kejap tak ada power kan. So yang ini, okay, kita punya power rule biasa saja. But dia dah involve trigo yang ada, yang perlu kita differentiatekan dia punya angle tu. Right, so we tak ada power, cos ni tak ada power. So kita straight away differentiate cos adalah negative sin 2x tambah 3, but we have to multiply with the derivative of the angle. Selalu student silap kat mana, dia tersilap, dia tak letak 2 ni lah. Dia tak letak 2 ni. Dia simply differentiate cos, dia tak perasan sebenarnya, dia differentiate cos. So, look at the angle. So, mesti darab dengan the derivative of the angle. Okay, so Mina susun sikit lah yang ini guys. Okay, so sini 1/2. So yang ni Mina boleh letak kat bawah terus kot. Right, sebab dia kuasa negatif 1/2. So x squared plus cos 2x plus 3. Right. And then yang di atas Madam boleh factorizekan 2 saya rasa. Right, so 1 tak perlu dah. 2x minus sin 2x plus 3. So we can cancel out the 2. Ingat pesan saya tadi pagi, kalau dah factorize barulah boleh potong. Awak ni perlu dengar pesan Madam kan. Banyak tips yang saya dah bagi. Right, so dengar elok-elok. Okay, so 2x plus 3. Okay, cancel out hanya boleh berlaku kalau kita factorizekan. Okay. Alright, sampai situ ada soalan nak tanya kelas? Can follow? Can follow?
Boleh madam. Okay, ada soalan nak tanya? Tak ada. Okay. Tak ada, madam. Okay, so B tengok pada nota kalau nota awak adalah kos tolong tukar ikut yang ini. Alright. Kalau nota awak adalah kos tolong ikut yang ini. Okay, so yang ini apa yang kita buat. Alright, so 1 over cosecant. So kita jadikan dia adalah sin. Tu dia bawah form macam mana kata cosecant tak boleh differentiate direct. So kita akan fikirkan untuk tukar kepada sin, cos ataupun tangent sahaja. So dia jadi macam inilah sekarang. Okay, so kita differentiatekan dia. Okay, yang ni mana nak. So orang lain buat lah. Saya nak cari. Nazura ada Nazura? Saya bila tanya je ada orang left meeting. Nazura. Okay, Nazura. Boleh tolong saya yang ini differentiatekan Nazura. Come on. 4 Okay, very good. power of 3 Sign Sign ke? Kuasa? 3 Function? Angle? x square plus 1 Okay, nanti lagi? 2x Multiply dengan? Ramai suka tertinggal second step. cos Kos apa? Angle tak berubah Nazura. Cos? Angle tak berubah, angle sama je. x square plus 1 Lepas tu? Dah, set dah. darab lagi. Darab dengan? 2x. Yes, very good. Alright, kemudian kita simplifykan lah. 8x sin cube x squared plus 1 multiply by cos x squared plus 1. Dah siap. Okay guys, alright. Okay, cuba Mena nak pesan ni ada nota sikit lah kat sini. Alright. So, Mena nak you faham bahawa sin squared contohlah macam ni. Alright. Dia sama maksud dengan sin x squared plus 1 to the power of 2. Dia sama maksud lah. Maksudnya dia sama maksud dengan sin darab dengan sin balik. Okay. So, saya nak you jelas lah benda tu. Alright. Okay. Okay, so kita dah habis 3.3. So, Mena akan sambung 3.4 nanti. Next class. Alright. Tengoklah nak buat minggu ni ke sebab minggu ni kita akan jumpa lagi 2 jam. Iaitu hari Jumaat pagi dan juga hari Sabtu pagi. Sebab hari Sabtu ni ganti kelas Jumaat. Okay, so kita akan ada 2 jam lagi. So, Mena akan buat quizzes 3.1, 3.2 adalah satu quiz 3.1, 3.2 adalah satu quiz. So, kita akan buat hari Jumaat. Okay, kemudian Mena nak semak pasir sekali nanti. Okay, kemudian kita tengoklah akan sambung 3.4. So, actually 3.4 ni dah boleh cuba buat sendiri. Okay, so yang ini tengok contoh nombor 9 ni, ini dalam video, cuma Mena nak ingatlah macam dalam contoh nombor 9 ni, contoh soalan exam yang Mena dah pernah ajar awak pada chapter 2, cuma chapter 2 ni dia melibatkan polinomial. Maksud polinomial adalah X yang ada kuasa lah, X kuasa 1, kuasa 2 atau kuasa 3. Okay, untuk chapter 3 ni, bentuk soalan yang sama, so dia akan combine sekali sebenarnya dengan chapter 2 tu. Alright, so ini macam yang kita pernah buat sebelum ni, you hanya perlu cari dy dx, you perlu cari second derivative dan you akan gantikan dalam ini untuk buktikan dia sama dengan kosong. Okay, saya pesan siap-siap, saya nak check pasir awak nanti, kita akan check. Jangan samakan kosong dari atas. Saya tahu pasir ada satu soalan macam gini. Jangan samakan kosong daripada atas. Madam kata nak show mesti dari left tu. Dari sini je. Equate dengan benda dia balik sampai you dapat showkan yang you boleh cancel out kan untuk dapat 0. Alright. So saya nak tengok siapa yang samakan kosong daripada atas nanti.
Okay, so 3.4 ni adalah combination sebenarnya. Okay, apa tips yang Madam bagi tadi? Bila melibatkan law ni, jangan gatai-gatai. Bila ada law ni nak buat product rule terus. Fikirkan apa Madam kata tadi? Fikirkan apa dulu? Nak differentiate loan, fikirkan apa dulu Madam kata? Think about what first? Properties. Properties of loan dulu. Right, mesti fikirkan properties. Dalam BPS tu mesti akan keluar soalan yang macam gini. Right, siapa buat product rule? Kalau contoh soalan 1A ni siap nak tengok nanti. Siapa yang buat contoh untuk 1A ni dia buat product rule. Jangan buat product rule. Madam kata soalan loan mesti ingat properties dulu. Right, ni semua ni guna properties dulu. B ni pun sama, guna properties dulu. C ni pun sama, guna properties dulu. D tak adalah. Right, so tengok betul-betul macam mana you buat yang ini semua. Jadi boleh praktis sendiri dah. Right, boleh praktis sendiri sampai habis. Kemudian kita akan bincang. Cuba buat dulu. Okay, so differentiation ni untuk chapter 2 dengan chapter 3 adalah more to practice. Okay, markah dia banyak. So bila markah dia banyak dan soalan dia boleh bertukar-tukar. That's why saya nak you try to do by yourself first, alright? Cuba buat dulu. Kalau you hanya tunggu saya, dia akan jadi otak awak tak bergerak tau. Dia ada masalah student ni, bila otak tak bergerak lama-lama, bila soalan makin susah keluar, memang you tak boleh jawab. Okay, train otak untuk berfikir. Train otak untuk berfikir. Okay, biar perah tu. Dia mula-mula memang tak faham. Awak perah, awak analyse betul-betul soalan sampai faham. Okay, semua ni, yang G ni pun sama. Kita menggunakan properties dulu. Alright. Okay, ni pun show that ni. Boleh lah ni guna, ni differentiate biasa je ni. Okay, ini pun sama. Ini contoh-contoh soalan exam lah. Show that ni macam mana kita nak gantikan pada sini, pada sini, pada sini. Jangan samakan kosong dari atas. Saya nak check nanti pasti awak yang chapter 2 punya. Alright, hari ni kan due date. Okay, tadi saya pesan apa lagi Saya pesan yang ini, alright, yang ini boleh guna product rule. Yang mana tak boleh guna product rule? Contoh, Y yang ini equals to 3. Contoh, jangan guna product rule, jangan guna quotient rule. Alright, so 3 tu adalah constant sahaja. Jangan guna quotient rule. So differentiate direct saja. Okay, right, so boleh cuba buat 3.4 dulu plus, alright, buat sampai lebam ni bagi sampai faham betul-betul. Okay, alright, okay, that's all for today class. Thank you, 1 jam tepat-tepat kelas kita hari ni. Okay, ada soalan nak tanya saya? Soalan nak tanya? Tak ada, madam. Tak ada. Okay, tak ada, so that's all for today. Thank you. Okay, madam. Thank you, madam.